Okay, terima kasih Izzah yang sudi menjemput saya untuk menjalankan sesi temu bual pada malam ini. Saya dipahamkan ini salah satu daripada assignment untuk individu. Okey. Jadi saya mulakan dengan sedikit pengenalan tentang diri saya. Uh, Nama penuh saya Abdul Rashid bin Muhammad. Uh, Salah seorang pensyarah kontrak sekarang selepas bersara di Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan USM uh, dalam bidang kaunseling. Dan tahun ini kalau 2022 merupakan lebih kurang 30 tahun saya berkecimpung dalam bidang kaunseling ini sejak daripada 1989 selepas bergraduat daripada UPM, batch yang keempat kalau tak silap saya. Jadi bila cakap tentang kaunseling ini, orang tidak akan lupa tentang peranan UPM yang memberi peluang kepada guru-guru yang bekerja untuk meneruskan pengajian di peringkat tinggi pada peringkat ijazah pada ketika itu dalam beberapa bidang termasuklah bimbingan dan kaunseling. Dan kami merupakan batch yang keempat yang diberi peluang untuk melanjutkan pelajaran dalam bimbingan dan kaunseling. Selepas itu saya meneruskan peringkat master saya di University of Manchester di UK dalam bidang Human Resource Development, dan kemudian meneruskan pengajian saya di peringkat PhD di USM sendiri dalam bidang bimbingan dan kaunseling. Jadi kalau ikut pendaftaran dalam Lembaga Kaunseling Malaysia tu, saya nombor pendaftaran saya ialah 0070. Dan nombor kan kita ada dua pendaftaran kan, satu lagi adalah kita panggil apa? KBPA, Perakuan Amalan. Perakuan amalan saya bernombor 0050. Jadi orang yang ke-50 ketika itu. Sekarang ni saya difahamkan kita dah ada lebih kurang 10,000 kaunselor yang berdaftar kan. Kalau ikut lembaga punya data lah. Itu yang saya difahamkan. Jadi itu sedikit sebanyaklah tentang latar belakang dalam okey, bila kita cakap tentang etika kerahsiaan ini, kita secara tidak langsung kita pasti merujuk kepada kod etika kan yang dikeluarkan oleh lembaga kaunselor. Seingat selepas dibentangkan di kabinet, saya kalau tak silap saya tahun 2021 kod etika yang terbaru dikeluarkan. Dan berdasarkan kepada bila kita sebut etika itu secara umumnya lah kita nyatakan sebagai satu garis panduan bagaimana kita melaksanakan tugas kita mengikut apa yang diharapkan oleh lembaga kaunselor untuk nak memberi kebajikan yang terbaik kepada klien kita. Jadi ianya kalau secara tidak langsung kita sebut sebagai satu garis panduan, okey, untuk semua kaunselor khusus yang berdaftar untuk mengikuti panduan yang termaktub dalam 8 bidang yang dinyatakan dalam kod etika tersebut. Okey. Dan satu lagi mungkin
Mungkin kalau kita nak uh, terangkan tentang kerahsiaan itu sendiri, kalau kita lihat uh, sebelum lembaga kaunselor mengeluarkan kod etika yang tersendiri, memang kita tidak nafikan bahawa berlakunya apa nama ketidakpatuhan dalam memegang etika kerahsiaan ini dalam kalangan bukan saja dalam kalangan kaunselor tapi juga dalam kalangan guru-guru pun. Guru-guru pun ada kod etika dia tersendiri. Semua kita katakan jabatan, semua kementerian ada kod etika dia. Tapi persoalannya berapa orang yang betul-betul mengikut ataupun betul-betul uh, menghayati kod etika tersebut, kan? Itu penting. Sebab lebih-lebih lagi kita dalam bidang kaunseling ini, etika kerahsiaan ini amat penting, amat perlu kita ikut dan kita pegang. Kerana inilah yang akan menentukan kejayaan seseorang kaunselor. Bagi saya, kalau kita berjaya memegang kerahsiaan klien kita, kita berjaya menyimpan rahsia tersebut, itulah kejayaan bagi seorang kaunselor. Kursus pertama tentang kaunseling yang saya ikuti pada tahun 1982. Okey, pada ketika itu dia ada kursus, dia panggil kursus jangka pendek. Dalam lebih kurang 3 bulan, saya tak ingat dah, lama dah tu. Jadi pada ketika itulah saya didedahkan dengan apa itu konsep kerahsiaan, apa itu etika, apa itu apa kita katakan syarat-syarat nak jadi seorang kaunselor ataupun pada ketika itu tak disebut kaunselor, disebut guru bimbingan dan kaunseling. Okey. Jadi disebabkan uh, minat saya pun ada dalam bidang tersebut, apabila diperkenalkan dengan konsep-konsep etika, kerahsiaan dan sebagainya itu, mulai pada saat itu saya cuba berpegang kepada peraturan-peraturan dan undang-undang tersebut. Jadi sepanjang pengalaman saya sejak daripada 82 tersebut sehinggalah sambung di UPM dan sebagainya, saya tetap memegang kepada kerahsiaan tersebut. Sebab itulah yang akan menjadi tonggak kepada kejayaan kita. Kalau kita tidak pegang kepada kerahsiaan, saya pasti kita akan gagal. Gagal dalam konteks apa? Itulah yang berlaku di sekolah-sekolah, di mana banyak kes-kes semasa saya buat praktikum, saya menyelia praktikum dan sebagainya, saya bersembang dengan pelajar-pelajar. Pelajar-pelajar menyatakan, macam mana kami nak pergi jumpa cikgu dengan guru kaunseling? Sejam selepas kami jumpa, dah bocor satu sekolah. Apa yang kami sembang, apa yang kami cakap dengan guru kaunseling. Jadi kami dah tak percaya pada guru kaunseling. Itu cerita-cerita pengalaman dulu. Tetapi selepas lembaga kaunselor keluarkan kod etika tersebut dan kita pula perlu berdaftar secara profesionalnya, saya ingat isu pecah rahsia itu tidak lagi menjadi isu utama. Ini sebagai contoh kes yang genuine lah, kes sebenar yang berlaku berdasarkan pengalaman saya. 1988, okay? Saya buat praktikum di salah sebuah sekolah di Kajang, Selangor. Masa itu di UPM, tahun 3. Jadi pada satu pagi itu saya sampai ke sekolah berkenaan, saya tengok seorang pelajar tidur, seorang pelajar perempuan tertidur di depan pintu bilik bimbingan dan kaunseling. Okey. Jadi apabila saya biarkan, saya tak buka pintu tu, saya biarkan, bila dia terjaga, saya pelawak dia masuk dalam bilik, saya sembang dengan dia, saya tanya dia kenapa dia tertidur dan sebagainya, dia terangkan. Bila dia terangkan, saya terkejut.
Kenapa itu pengalaman pertama saya berhadapan dengan seorang anak murid yang cuba membunuh diri. Itu pengalaman masa praktikum tu, 1988. Jadi saya pun tidak tahu nak buat apa. Saya panik. Okey. Sebab kita dalam belajar lagi kan. Saya terus telefon penyelia saya. Penyelia saya kata daripada UPM, dia kata okey, you pergi jumpa pengetua, rujuk pada pengetua, then biar pengetua uruskan budak ni ke hospital. Ha, itulah kes itulah yang menyebabkan baru saya faham bahawa kalau ada seseorang ingin membunuh diri, ia termasuk dalam kategori jenayah. Jadi boleh masuk dalam kes polis. Jadi bila kita hantar budak ni ke hospital di Kajang, rupa-rupanya ini adalah cubaan kali yang ketiga dia nak membunuh diri. Saya berpengalaman dengan pusat latihan AEDK di Sungai Petani. Jadi dalam satu sesi saya dengan pegawai-pegawai AEDK ni, saya tanya soalan. Okay. Dia orang tahu bahawa dalam kalangan penagih yang ditempatkan di pusat-pusat serenti ini ada yang kena masa tu kita panggil penyakit AIDS. Okey. So saya tanya pegawai-pegawai ni, kalaulah dalam kalangan peserta anda tu ada yang kena AIDS misalnya, siapa yang perlu mendedahkan perkara ini kepada ibu bapa dia ataupun kepada ketua jabatan dia ataupun kepada pihak-pihak yang berkaitan, isteri dia ke, suami dia ke kan. Jadi jawapan yang saya terima macam-macam. Dia orang kata, kaunselor lah kena beritahu, pengetua lah kena beritahu, dia punya jurulatih lah kena beritahu. Kan dalam pusat dia ada jurulatih dan sebagainya kan. Dia orang terlupa bahawa orang yang boleh, yang layak memberitahu dia punya keluarga jika berlaku kes macam ni ialah doktor. Sejak daripada saya belajar dululah, kita dilatih supaya setiap rekod sesi itu disimpan, dicatat, disimpan dalam tempat yang selamat. Okay, maksudnya nobody from our colleague, from our friend yang boleh akses kepada maklumat tersebut, hanya kita sendiri. Dan kalau kita tengok balik dalam mencatat kita katakan hasil sesi tersebut kan, kita ada dua jenis borang yang penting. Kalau saya kalau mungkin itu pun yang awak belajar kan. Yang pertama tu yang very detail, yang hanya kita saja yang tahu, dan yang kedua tu just general report. Okey. Jadi yang general report ni mungkin ada orang-orang yang boleh akses benda tersebut, misalnya kaunselor lain dan sebagainya, ataupun pengetua kalau mungkin dia nak lihat perkembangan sesi kaunseling tersebut, kita boleh bagi ketua jabatan kita tengok. Okey, tapi laporan yang umum. Okey, kita tak dedahkan dia punya detail tentang penyakit ataupun tentang masalah yang dihadapi, berapa skor DAS dia dan sebagainya, itu tidak. Kita cuma laporan yang umum, maksudnya okey, pelajar ni datang berapa kali sesi dengan kita, dia datang dengan rakan ke, dengan siapa ke, dan apa tindakan kita bagi satu homework kan dia suruh dia buat dan sebagainya. Itu saja yang umum. Okey, yang very detail tadi kita kena simpan dalam file dan letakkan dalam kita punya kabinet lah biasanya kalau dalam bilik kaunseling. Itu pun dokumentasi yang perlu rujuk kepada etika kerahsiaan.
Sebab sebelum kita nak rekod, kita kena minta persetujuannya. Kalau dia tak setuju rekod, tak boleh rekod. Kalau kita rekod juga curi-curi, kalau dia dapat tahu, dia boleh saman kita di mahkamah. Kita nanti kena sebab tanpa persetujuan klien. Sebab itu saya nasihatkan apa pun kena ada hitam putih. Persetujuan pun kalau boleh jangan secara lisan, biar bertulis. Bertulis, dia tanda tangan, ada tarikh, ada masa, waktu dan sebagainya. Itulah yang paling selamat. Sebab itulah dokumen yang diiktiraf diguna pakai di mahkamah kalau dia saman kita. Sebelum kita buat pelupusan, kita kena buat catatan. Okey, catatan maksudnya apa fail yang nak kita lupuskan. Kerana setiap fail klien kita tu kan kita ada nombor, nombor kita panggil, ada orang buat dalam bentuk kod tertentu, ada orang buat dalam nombor bilangan tertentu, terpulang lah yang tu kan. Jadi kita kena okey, selepas 2 tahun misalnya, tidak ada lagi isu yang timbul, klien pun dah keluar lama dah, mungkin dah tak berjumpa lagi dengan kita, dan kita pun dah putus hubungan dengan klien tersebut. Jadi kita dapati bahawa fail ini perlu dilupuskan, dan pelupusan tersebut pula mesti mendapat persetujuan daripada, kan kita ada komiti kita dalam kalangan kaunselor, dalam kalangan macam kami, dalam kalangan masyarakat pun kami ada komiti kami jawatankuasa yang akan menentukan kesahan pelupusan tersebut. Jadi bukan kita sendiri, maksudnya kita sendiri individu pandai-pandai melupakan, tidak. Kita kena rujuk juga kepada kumpulan jawatankuasa kita. Cuma fail itu dia orang tak boleh tengok lah. Cuma itu kita pegang. Okey, kita bentang bahawa ini pelupusan ini perlu kerana klien sudah pun meninggalkan USM 4 tahun ke 3 tahun ke 2 tahun ke, kalau dah tak ada kes apa dah. Okey, perlu dilupuskan, maka fail nombor 3 ni perlu dilupuskan. So, kita buat hitam putih, kita tanda tangan dan sebagainya, kita bagi kepada pihak pejabat lah lupuskan. Mungkin dia orang akan bakar ataupun macam-macam cara lah yang boleh, mungkin ataupun hantar skrip dia file tersebut, asalkan tidak dibaca dululah. Kita kena mengawasi lah benda-benda tersebut. Sama juga dengan orang lain pun, yang kaunselor yang lain pun, dia kata okey, saya punya file nombor 20 ni, walaupun klien berada di tahun 4 misalnya, tapi dia telah orang kata dah dalam keadaan yang baik, tidak ada lagi masalah isu dan sebagainya, jadi tak perlu kita simpan. Kerana kalau kita simpan, banyak pula tak muat pula peti besi kita kan nak simpan semua tu. Jadi ini akan menimbulkan masalah lain pula. Jadi kita hapus kira. No problem bab tu, asalkan dapat orang kata membantu. Okey, saya suka kalau ada orang nak kongsi, nak pengalaman, nak bantuan, no problem, boleh. Sebab ini akan meningkatkan lagi kita punya orang kata prestasi dalam melaksanakan tugas sebagai seorang kaunselor. Mungkin sekarang awak tak nampak lagi, tapi bila keluar besok baru nampak apakah cabaran-cabaran yang akan dihadapi kan. Tambah pula besok kerja dengan jabatan manakah, dengan kementerian manakah, ataupun dengan swasta ke, dengan apakah, itu situasinya berbeza. Okay? Senarionya berbeza. Jadi kalau kita dah bersedia dengan ilmu dan pengetahuan, kemahiran tu, saya ingat insya-Allah boleh laksanakan tugas tersebut dengan berjaya lah. So saya ucapkan selamat berjaya lah dalam khusus yang diceburi. Okay? InsyaAllah boleh jadi kaunselor yang berjaya, asalkan kita ikut kod etika lembaga kaunselor tersebut. Okey.